Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 13 April bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, Perdana Menteri sertai sidang kemuncak ASEAN mengenai COVID-19 esok. Penerima BPN yang lulus namun belum terima bantuan diminta kemaskini akaun bank. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengambil bahagian dalam sidang kemuncak khas ASEAN mengenai COVID-19 menerusi persidangan video esok. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar memaklumkan sidang kemuncak khas itu akan dihadiri ketua-ketua negara atau kerajaan negara anggota ASEAN yang dipengerusikan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc yang juga merupakan pengerusi ASEAN. Kenyataan ini turut menyebut sidang kemuncak khas itu akan membincangkan usaha dan persediaan bersama ASEAN dalam menangani penularan pandemik COVID-19. Sidang kemuncak khas itu juga dijangka mengeluarkan deklarasi sidang kemuncak khas ASEAN mengenai COVID-19. Pada sebelah petang, Perdana Menteri dijangka mengambil bahagian dalam sidang kemuncak khas ASEAN Campur 3 mengenai COVID-19 juga menerusi persidangan video. Sidang kemuncak khas itu akan turut dihadiri oleh ketua-ketua negara anggota ASEAN dan negara Campur 3 iaitu China, Jepun dan Korea Selatan, Setiausaha Agung ASEAN dan Ketua Pengarah Kesihatan Sedunia WHO. Persidangan bertujuan bertukar-tukar pandangan dan meneroka bidang kerjasama dalam menangani pandemik COVID-19 serta menghasilkan kenyataan bersama sidang kemuncak khas ASEAN Campur 3 mengenai pandemik berkenaan. Seterusnya, penerima Bantuan Prihatin Nasional BPN yang mempunyai rekod data percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan sudah diluluskan tetapi masih belum menerima bantuan disaran mengemaskini maklumat akaun bank yang masih aktif. Dalam satu kenyataan, LHDN memaklumkan kemaskini maklumat akaun bank penerima boleh dilakukan melalui aplikasi e-Kemaskini di pautan pantas laman sesawangnya selewat-lewatnya 30 April ini. Kemaskini bertujuan membolehkan bayaran BPN dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan pada bulan Mei ini dengan mudah dan selamat. Penerima BPN turut dinasihati menggunakan saluran rasmi dalam urusan mengemaskini maklumat bank. LHDN juga tidak akan meminta TAC bagi tujuan penyaluran BPN. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP melanjutkan tarikh membuat bayaran caruman wajib bagi gaji bulan Mac dari 15 April kepada 24 April. Dalam satu kenyataan, KWSP memaklumkan keputusan itu diambil susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan kesannya terhadap aktiviti perniagaan di negara ini. Majikan boleh membuat bayaran caruman tersebut menerusi laman sesawang KWSP iaitu e-caruman dalam portal iAccount untuk majikan, perbankan internet ataupun di kaunter bank yang dilantik. Baik, sekurang-kurangnya 9 berita palsu dikesan tular di media sosial setiap hari berkaitan kes COVID-19. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, itu jumlah berita palsu yang perlu disemak dan diperbetulkan pasukan respons pantas kementeriannya dalam usaha memastikan masyarakat terus mendapat berita tepat serta sahih sepanjang masa. Sambil menyifatkannya sebagai satu isu yang menyedihkan, Datuk Saifuddin berkata pertambahan jumlah berita palsu berkaitan COVID-19 itu nyata menyusahkan pelbagai pihak selain membuang masa pihak berkuasa yang sepatutnya memberikan perhatian penuh dalam mengekang penularan wabak berkenaan. Sebab itu dah ada 214 siasatan yang dilakukan. Laporan lebih pada itulah, tapi siasatan 214 dan 23 sudah pun di-charge di mahkamah.
Tetapi di samping itu, setiap hari kita pantau dan kita dapati ada begitu banyak perkongsian yang dari satu segi mungkin berita palsu, tetapi dari segi yang lain mesti dibetulkan segera sebab siasatan ambil masa. Tambah beliau, perjuangan untuk menghentikan berita palsu adalah jauh daripada berakhir dan masyarakat perlu dididik setiap hari menerusi pelbagai platform termasuk media sosial dan media arus perdana negara. Tegas beliau lagi, kerajaan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak termasuk pemimpin masyarakat yang terlibat dalam menyebarkan berita yang mengelirukan sekaligus menimbulkan suasana ketidaktenteraman dalam kalangan masyarakat. Mengulas isu capaian internet yang dilaporkan perlahan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ini respons beliau. Siapa pun tak menyangka yang tiba-tiba satu komponen itu tertumpu. Semua orang sekarang duduk di rumah. Jadi, ya, saya akui dan mereka juga mengaku bahawa memang ada waktunya ada masalah. Tapi yang kita nak elakkan ialah supaya jangan crash, sistem jangan crash. Setakat ni alhamdulillah, dan mereka istilahnya redeploy supaya akses dan kelajuan itu dapat dipertahankan. Beliau turut menafikan bahawa syarikat telekomunikasi di negara ini tidak mempunyai pelan kecemasan bagi menghadapi situasi yang berlaku. Sebaliknya, memerlukan masa untuk menambah baik komposisi capaian internet masing-masing, terutamanya di kawasan perumahan. Datuk Saifuddin ditemui selepas menjadi tetamu program Malaysia Hari Ini, MHI, di Sri Pentas pagi tadi. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan hanya berlangsung selama 45 minit berikutan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Persidangan yang bermula jam 9 pagi tadi itu tidak dihadiri jemputan luar dan kesemua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN hadir melainkan ADUN Air Lanas Datuk Seri Mustafa Mohamad kerana mempunyai urusan yang tidak dapat dielak. ADUN yang hadir juga perlu memeriksa suhu badan dan menggunakan cecair pembasmi kuman sebelum memasuki Dewan Persidangan. Persidangan berkenaan sempat meluluskan 2 rang undang-undang RUU iaitu Undang-Undang Taman Negara Pindaan 1938 dan RUU Kerabat Bergelar dan Datuk Bergelar. Speaker Dun Kelantan Datuk Abdullah Yaakob ketika memulakan persidangan Dewan memaklumkan Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima perkenan titah pembukaan persidangan Dun Baginda dibacakan oleh Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob. Soalan yang dikemukakan oleh ADUN juga akan dijawab pada persidangan nanti bagi mengelak persidangan berlangsung lebih lama. Persidangan hari ini kita terpaksa buat walaupun dalam tempoh PKP sebab dia persidangan Dewan ni kena tahu kita 6 bulan wajib kena ada sekali. Jadi tempoh kita berakhir pada 16 hari bulan 4. Jadi kalau kita tak buat dalam tempoh ni, kita terdedah kepada risiko komplikasi undang-undang. Persidangan Dun Kelantan sepatutnya berlangsung pada 23 hingga 26 Mac lalu. Kesukaran mendapatkan bekalan roti berjenama ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyebabkan sesetengah individu mendapatkan roti alternatif yang lain. Permintaan terhadap roti buku atau roti Bengali dilihat semakin meningkat. Menurut pengusaha kedai roti Bengali, berikutan permintaan yang tinggi, pihaknya meningkatkan pengeluaran roti sekali ganda sejak PKP berkuat kuasa 18 Mac lalu. Kalau sebelum 300, masa PKP ni dalam 600 hingga 700 pun boleh. Katanya beliau dan 7 lagi pekerja akan membuat roti seawal jam 7.30 pagi setiap hari. Roti akan dijual di premisnya yang terletak di Medan Taiping dekat Taiping bermula pukul 2 petang. Selain penjualan terus di kedai, Bengali Roti akan mengambil roti di kedainya dan menjual dengan cara menaiki motosikal di taman perumahan dan kampung sekitar Taiping. Roti buku ada, ban ada, roti krim ada. Roti buku dalam 70-80, ban ada 50-60 ban. Roti krim ada dalam 100. Macam itulah. Roti buku habis? Buku sekarang, roti buku laku banyak. Sekali jalan habis? Sekali jalan habis. Sebelum sekarang hari-hari tak tinggal, hari-hari habis.
Ketika ini terdapat 12 penjual roti bermotosikal di Taiping dan mereka akan bergerak ke kawasan masing-masing sambil membunyikan hon yang menjadi simbol kepada menggali roti sejak sekian lama. Malah kedai runcit yang sebelum ini tidak menjual roti buku turut membuat permintaan untuk diletakkan roti berkenaan di kedai mereka bagi memenuhi kehendak pelanggan. Laman sesawang Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI mengalami gangguan sistem susulan trafik tinggi bagi permohonan syarikat meneruskan operasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. MITI memaklumkan sistem permohonan itu kini ditutup dan akan berfungsi semula pada jam 4 petang. Cubaan kami untuk melayari laman sesawang itu juga gagal dan tertera adalah 503 perkhidmatan tidak ada, tiada pelayan web disediakan untuk mengendalikan permintaan ini. MITI memaklumkan 176,000 syarikat yang ingin mengakses laman web permohonan terbabit sehingga 11 pagi tadi. Jumaat lalu, kerajaan membenarkan beberapa sektor tambahan untuk memulakan operasi bagi fasa ketiga PKP yang bermula Rabu ini untuk menggerakkan ekonomi negara. Bagaimanapun, syarikat dalam sektor-sektor yang terpilih perlu membuat permohonan beroperasi kepada MITI mulai hari ini. Kelulusan dijangka diberi dalam tempoh 2 atau 3 hari. Aktiviti jualan saham di Bursa Malaysia oleh pelabur asing menyaksikan trend penurunan bagi 8 minggu berturut-turut. Sejumlah 325.6 juta ringgit dana ekuiti bersih dilupus pelabur antarabangsa berbanding jualan 486 juta ringgit dana ekuiti bersih minggu sebelumnya. Dalam laporan mingguan aliran dana, MIDF Research berkata Malaysia kekal antara negara dengan aliran keluar asing yang paling rendah berbanding 6 negara rantau yang dipantau setakat ini. Malaysia menyaksikan 8.45 bilion ringgit aliran keluar dana asing sehingga tahun ini. Jualan dana asing memuncak Rabu lalu susulan sentimen pelabur dipengaruhi kadar kematian COVID-19 di Amerika Syarikat dan United Kingdom yang mencecah pada paras tertinggi. Seterusnya, Exco Pelancongan Kedah Muhammad Asmirul Anwar Aris mencadangkan bantuan one-off diberi kepada kumpulan terjejas khususnya membabitkan sektor pelancongan yang lumpuh di negeri itu kesan penularan COVID-19. Cadangan itu akan diputuskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Laporannya bersama Kumaran Rajamani. Menurut Asmirul, pemberian bantuan one-off itu untuk menggerakkan industri pelancongan Kedah. Selain galakan lain akan terus diusahakan mengikut kemampuan kewangan kerajaan negeri. Kita belanjakan duit yang kita ada ini yang kita untuk menolong kita untuk menaikkan balik, mengembalikan balik untuk pelancongan ini kembali pulih. So kita membantu dari segi dana promosi dan juga marketing, dan dalam masa yang sama juga kita akan menggunakan sama ada hard copy ataupun soft copy kepada iaitu sama ada secara internet. Kita akan berbelanja, pihak kerajaan negeri akan belanjakan. Bagi pemain industri, tempoh masa ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP boleh dimanfaatkan untuk mengkaji semula dasar yang bertindih antara kerajaan pusat dan negeri. Tidak hanya bergantung kepada insentif yang disediakan oleh kerajaan, pemain industri itu sendiri kini sudah mula menggerakkan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan satu ekosistem yang merancakkan sektor pelancongan itu secara segera. Dan antara usaha yang dilakukan adalah dengan membentuk pelan-pelan galakan pelancongan domestik yang akan mewujudkan peluang atau situasi menang-menang di antara pelanggan dan juga mereka yang terlibat dalam industri pelancongan. Antara cadangan yang dikemukakan, promosi konsep staycation. It is something we can relook back, and the market itself can look forward to better and more creative packages to have staycation, like you said. They come back to the hotels. Even local people, for example, from Malacca, we want to experience Langkawi and vice versa. Yeah, that is something we are working towards. And individual hotels with their individual marketing teams are definitely looking at this. Kempen tadi kita akan gabungkan semua sekali pemain-pemain industri pelancongan Langkawi dan juga penduduk-penduduk Langkawi, memandangkan kita bersedia untuk kempen dan mengatakan Langkawi balik kepada asalnya, iaitu
sebagai sebuah daerah yang selamat untuk dikunjungi dengan pemantauan yang diberikan di pintu-pintu masuk seperti KT dan juga di airport, restoran, shopping mall, hotel, dan kita akan cuba minta kerjasama dengan pihak Tourism Malaysia untuk kita berkempen mengatakan Langkawi is back. Malah penganjuran seminar dan latihan oleh kerajaan juga boleh terus diadakan di hotel melalui perbincangan dengan kos yang berpatutan. Langkah itu dilihat boleh membentuk rantai ekonomi bagi menyemarakkan industri pelancongan. Laporan Kumar Rajamani, TV3, Kedah. Sementara itu, kebanyakan pemilik perusahaan kecil dan sederhana PKS menghadapi kesukaran ekoran cabaran ekonomi yang suram akibat COVID-19. Golongan itu cuba mencari keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kesinambungan perniagaan bagi memastikan mereka dapat mengharungi tempoh sukar ini. Juliana Ismail ada laporannya. PKS yang menyumbang 98.5% daripada perniagaan dengan kira-kira 6 juta pekerja di seluruh negara menjadi segmen ekonomi yang paling terjejas. Kebanyakan syarikat terpaksa beroperasi di bawah kapasiti normal. Demi kelangsungan perniagaan, ada pengusaha yang sebelum ini menjual produk kecantikan beralih ke segmen kesihatan dan sanitasi yang dilihat lebih praktikal dengan pasaran semasa. Dan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana menggalakkan orang ramai membeli secara online. Jadi kami dapat menumpang arus maintain jualan produk-produk kami. Dalam tempoh PKP ini kami menyahut seranan kerajaan dengan membenarkan hampir 90% daripada 200 orang staf kami bekerja dari rumah dengan SOP yang kami sediakan. Bagi mengurangkan perbelanjaan terutama sewa kedai, ada di kalangan pengusaha mula memindahkan operasi perniagaan mereka di rumah. Kami sebagai usahawan yang mempunyai kedai sudah awal-awal bersedia untuk bekerja daripada rumah. Segala peralatan kerja kami bawa ke rumah agar memudahkan pihak kami untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh pelanggan kami lah. Langkah juga diambil bagi mengelak pemberhentian kerja di mana kebanyakan PKS mula merangka semula dasar perniagaan masing-masing mengikut permintaan pasaran. Yang latest, kami cuba bawa produk nyakuman. Kami cuba add value di mana kami berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan beberapa pihak universiti untuk menghasilkan produk-produk yang inovasi untuk diketengahkan kepada klien kami seperti di sektor manufacturing, di sektor healthcare, di sektor industri servis. Itulah usahawan kami dilatih untuk terus melakukan aktiviti perniagaan walaupun apa jua dalam situasi yang kita hadapi sekarang. Memanglah kalau nak dikira, nak dibandingkan perbezaannya memang ketaralah dari segi order dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pada saya itu lebih baik daripada saya membuang pekerja-pekerja saya. Bermakna kami dapat sedikit, kami kongsi sedikit. Namun, kini mereka boleh menarik sedikit nafas lega apabila pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat yang diumumkan Perdana Menteri dilihat menjadi langkah proaktif untuk mengekalkan kemampanan perniagaan. Ahli ekonomi menyarankan supaya para usahawan untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan masing-masing. Bukan lagi waktu untuk bermewah, sebaliknya. Strategi pemasaran baru perlu dirangka semula untuk kelangsungan perniagaan masing-masing. Laporan Juliana Ismail. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Venezuela kini sedang berdepan krisis kekurangan bahan api dan ini memberi impak negatif kepada sistem kesihatan selain turut melemahkan ekonominya. Rentetan itu, pengguna di Caracas berdepan kesukaran untuk mencari bekalan minyak untuk kenderaan mereka. Bukan itu saja, pengguna juga perlu menunggu 6 ke 10 jam sebelum boleh mengisi kembali minyak ekoran aturan catuan. Malah ada juga yang tidur di dalam kenderaan mereka semalaman dalam usaha mendapatkan bekalan minyak. 38,000 liter minyak yang dihantar ke salah satu stesen minyak habis hanya dalam 3 jam sahaja. Hanya polis, tentera, doktor dan mereka yang berada dalam sektor berkepentingan sahaja didahulukan. Krisis kekurangan bahan api bagaimanapun bukanlah perkara yang baru di negara ini dan ia sudah berlanjutan selama beberapa tahun.
Seterusnya, Sri Lanka hari ini mewajibkan pembakaran mayat untuk korban COVID-19 mengabaikan protest dari minoriti umat Islam negara itu yang jelas bertentangan dengan tradisi Islam. Daripada 7 kematian akibat penyakit berjangkit itu di negara pulau itu setakat ini, 3 adalah orang Islam. Mayat-mayat itu dibawa ke rumah pembakaran mayat oleh pihak berkuasa meskipun mendapat protes dari saudara mara mangsa. Menteri Kesihatan Pavitra Waniarachi berkata, mayat orang yang telah meninggal dunia atau disyaki telah meninggal dunia akibat COVID-19 akan dibakar. Dia merujuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang membenarkan mangsa yang meninggal dunia selain dikebumikan atau ia juga boleh dibakar. Pembakaran mayat telah dikritik oleh kumpulan hak asasi manusia. Menurut pengarah Amnesty Asia Selatan, Biraj Patnaik, pihak berkuasa seharusnya menyatupadukan komuniti bersama dan tidak menambah lagi perpecahan di antara rakyat. Lebih 200 orang telah menjalani pemeriksaan positif untuk COVID-19 di Sri Lanka setakat ini, di mana perintah berkurung di seluruh dunia telah dikenakan. Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud melanjutkan perintah berkurung sehingga dimaklumkan kelak. Pemilik hotel sambungan itu boleh menarik nafas lega apabila kerajaan Arab Saudi membelanjakan jutaan dolar Amerika di sektor pelancongan yang terjejas teruk sebelum ini. Menurut agensi berita tempatan, keputusan diumumkan susulan penularan COVID-19 yang belum reda. Ribuan yang terjejas kini sedang menjalani kuarantin, ditempatkan di hotel dan setengahnya kamar mewah sekaligus membantu industri pelancongan. Kerajaan Arab Saudi dilaporkan membelanjakan jutaan dolar Amerika bagi menempatkan pelancong dan mereka yang terdedah kepada jangkitan di semua hotel di seluruh wilayahnya. Sebuah hotel 4 bintang di Riyadh dengan kapasiti lebih 100 bilik hanya dihuni 5 pengunjung pada pertengahan Mac. Namun kerajaan menawarkan lebih 4 juta ringgit untuk hotel ini digunakan sebagai fasiliti kuarantin. Malah ada juga hotel-hotel lain yang ditawarkan sebanyak lebih 6 juta ringgit untuk tujuan yang sama. Nama hotel ini bagaimanapun perlu dirahsiakan bagi mengelakkan stigma negatif dikaitkan dengan pandemik COVID-19. Arab Saudi mencatatkan hampir 4,500 kes positif wabak tertinggi di teluk itu dengan 59 kematian setakat ini. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan mayat. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke berita sukan, legenda permotoran Stirling Moss meninggal dunia pada usia 90 tahun setelah sekian lama terlantar sakit. Media Britain melaporkan Moss meninggal dunia selepas menderita jangkitan kuman di paru-paru yang dialaminya di Singapura sejak Disember 2016. Walaupun tidak pernah muncul juara keseluruhan, Moss pernah menduduki tempat kedua terbaik sebanyak 4 kali dan 3 kali menghuni tangga ketiga keseluruhan. Kematiannya tidak mempunyai kaitan dengan COVID-19. Ketika eranya, dia berlumba dalam pelbagai kelas dengan kariernya selama 14 tahun bermula pada 1948. Moss mencatatkan 212 kejuaraan dalam 529 perlumbaan disertainya termasuk di Mile Miglia pada 1955. Dalam saingan Formula 1, Moss meraih 16 kejuaraan Grand Prix. Kejayaan sulung dicatatkan di GP Britain di Liverpool pada 1955 sekaligus menyaksikan dia pelumba pertama Britain muncul juara. Bekas pemain bola sepak Chelsea Peter Bonetti menarik nafas terakhir malam tadi pada usia 78 tahun. Menurut kenyataan dikeluarkan The Blues, Bonetti yang juga bekas penjaga gol kebangsaan England meninggal dunia akibat sakit tua. Bonetti merupakan penjaga gawang terbaik sepanjang zaman buat Chelsea selama 18 tahun, menerusi 729 penampilan dengan rekod 208 clean sheet bermula tahun 1960 hingga 1975. Kejayaan paling diingati sudah tentu aksi memukau Bonetti pada perlawanan akhir Piala FA 1970 menyaksikan Chelsea menang tipis 2-1 ke atas Leeds United.
Baik, sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Visual seorang penyanyi menghiburkan jirannya dengan nyanyian soprano di Paris mengakhiri Buletin 1.30 hari ini. Terus kekal di rumah, jaga kebersihan diri dan amalkan jarak sosial selamat. Sekian buat waktu ini. Assalamualaikum dan salam hormat.